مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta Allah SWT, Tuan-Tuan Imam, Nazir dan Jawatankuasa Masjid Kota Damansara, Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang diberkati ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan pertemuan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneliti semula beberapa perkara tentang perkara yang sangat-sangat hampir, iaitu Ramadan yang sangat-sangat hampir dengan kita, menghitung jam untuk kita masuk ke dalam Ramadan. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Ramadan satu ibadah yang sangat hebat, yang memang ada petunjuk bahawasanya umat-umat lain berpuasa macam mana kita berpuasa. Cuma ada beberapa perkara yang lain yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya puasa bagi umat Nabi Muhammad ini dipendekkan bilangan harinya dan tempoh masanya sesuai untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa umat-umat terdahulu, mereka berpuasa dengan bilangan hari yang banyak dengan tempoh yang panjang. Orang-orang Bani Israel ada puasa 40 hari sepanjang setahun. Selain daripada puasa-puasa 40 hari sepanjang setahun secara berturut-turut, mereka ada seperti Yaumul Ghafur ataupun Yaum Kippur. Yaum Kippur ataupun Yaum Ghafur dalam bahasa Arab, Kippur dalam bahasa Ibrani. Itu hari pengampunan. Begitu juga orang-orang Nasrani, dia ada kewajipan dia 40 hari dalam setahun, tapi mereka dah tak mengamalkan, melainkan orang-orang yang tertentu saja mengamalkan. Begitu juga mereka ada hari-hari yang lain selain pada 40 hari itu. Yesterday, Good Friday. Good Friday itu mereka wajib berpuasa. Yesterday, Ash Wednesday, itulah hari-hari kebesaran pada mereka yang mereka perlu berpuasa. Dan kita boleh bertanya pada kawan-kawan kita, nak tanya pada kawan Yahudi mungkin tak ada kat Malaysia ni, tak banyak perangai Yahudi mungkin ada. Boleh tanya pada kawan-kawan kita yang Nasrani, how about your fasting? Dia boleh senyum je lah. Dia boleh senyum sebab tak ramai yang masuk mencari agama Nasrani untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk betul-betul beribadat. Jadi mereka pun telah pun meninggalkan puasa tu, hanya sekadar sejarah saja. Tapi ada sebahagian daripada dia punya padi-padi masih berpuasa. Namun satu benda yang hebat pada umat Islam ini, Allah ringankan syariatnya dengan diringankan pada waktu yang pendek, tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mereka berpuasa sepanjang hari. Mereka hanya boleh rehat, makan minum dan membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa di antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dengan isyak. Namun untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan ayat khusus untuk itu. Wa kulu washrabu. Kamu boleh makan minum daripada maghrib tadi, kalau orang dulu sampai isyak. Tapi kamu wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Yang lain tak sebut pun, tak perlu. Sebut yang besar je, yang kecil tu benda-benda berkaitan terus masuk dalam wa kulu washrabu. Kalau makan boleh, minum boleh, yang lain pun samalah. Wa kulu washrabu, kamu makan dan minumlah. Hatta sehinggalah yatabayyan, jelas, khaitul abyad minal khaitul aswad minal fajr. Jelas nampak fajar, boleh membezakan benang putih dengan benang hitam. Maksudnya kalau waktu malam terus, malam gelap, tak tahu pakai jubah putih ke jubah hitam.
sebab tak ada punca cahaya dia. Tapi jangan tengok dekat Kota Damansara ni, Kuala Lumpur ni, pencemaran cahaya. Tengah malam pun boleh nampak hitam dengan putih kan. Itu tak boleh ukur sebab kita pencemaran cahaya di Lembah Kelang ni. Tapi kalau balik kampung, time tu boleh tahu. Budak Cina dengan budak Melayu tak boleh beza. Jadi kita lihat bahawasanya bila ada cahaya, ada je fajar, maka bolehlah, bermulalah, boleh beza cahaya putih dengan hitam tu. Jadi bila bermulanya fajar, barulah mulanya puasa. Barulah mulanya puasa. Oleh itu, sahur itu tidak ada pada umat yang lain. Sahur itu tidak ada pada umat yang lain. Sahur itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita aja yang ada puasa mula subuh. Yang lain semua isyak, maghrib sama isyak aja. Maka sahur tu milik umat Nabi Muhammad. Sebab itulah mereka, umat Nabi Muhammad ni terutamanya di tanah Melayu ni, mereka boleh bangun sahur tapi tidak sembahyang subuh. Tu orang tempat lain lah. Dia boleh bangun sahur, dia tak sembahyang subuh. Itu kehebatan yang ke-8 di dunia ni. Dia boleh bangun sahur, dia tak sembahyang subuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kehebatan sahur tu hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah baiknya kita buat cara Rasulullah, sahur tu di hujung-hujung, dan Rasulullah menahan diri sekira-kira 50 ayat bacaan, barulah Rasulullah sembahyang. Jadi maksudnya Rasulullah makan hujung tu, last. Jadi Rasulullah makan hampir-hampir subuh. Maka ditanya oleh para sahabat kepada sahabat yang lain tentang bagaimana puasa Rasulullah, bagaimana Rasulullah berhenti makan sebelum sembahyang. Maka Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah bagi tahu, Rasulullah itu berhenti makan sebelum sembahyang subuh, kira-kira bacaan khamsina ayah, bacaan 50 ayat. Jadi bacaan 50 ayat sebelum sembahyang, Rasulullah dah berhenti dulu. Rasulullah dah imsak, menahan dirilah dulu. Maka daripada perbuatan Rasulullah itu, mafhum muwafaqahnya diambil. Dalam usul fiqh namanya mafhum muwafaqah. Ada orang kata tak ada pun perbuatan Rasulullah imsak ni. Bang, hukum ni bukan kita ambil hadis. Kalau tak ada hadis tak boleh ambil hukum. Dia ada mafhum muwafaqah, apa yang difahami daripada hadis tadi, baru dikeluarkan hukum. Walaupun Rasulullah tak buat, tapi ada mafhum muwafaqah, cara memahami hadis. Maka memahami hadis, daripada kita faham hadis tadi, Rasulullah menahan diri daripada makan dan minum sebelum Rasulullah mendirikan sembahyang, kira-kira bacaan 50 ayat. Maka disitulah kefahamannya pada ulama kita Nusantara ni ada kearifan Melayu. Kearifan Melayunya, maka mereka membuat waktu imsak. Waktu imsak ni ialah bumper untuk sebelum masuknya subuh itu. Sebab mungkin orang Melayu ni makannya belacan, bukan sekadar belacan tu ada cili, pedas, maka kena ada bumper. Buatnya makan tiba azan. Nganga mulut tuan-tuan. Jadi bumper tu bagus. Bumper tu bagus untuk kita bersiap sedia apa semua. Maka Rasulullah bersiap sedia sebelum sembahyang dan berhenti makan pada kira-kira bacaan 50 ayat. 50 ayat tu kira 15 hingga 20 minit. Sebab tu ada waktu imsak 15 hingga 20 minit, itu waktu bumper. Ustaz, nak makan lagi boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Boleh, cuma hati-hati, itu dah masuk waktu imsak, menahan diri. Jadi itu walaupun Rasul tak pernah buat, tapi sebenarnya hadis tadi menunjukkan kepada kita jadikan waktu imsak. Maka imsak itu tidak ada pada hadis Rasulullah, tapi ada melalui mafhum muwafaqah, melalui ilmu sufik, maka dapat dikeluarkan pengamalan itu. Maka ada dalilnya, walaupun tidak ada hadisnya, tapi ada dalilnya. Ada dalilnya diambil daripada mafhum muwafaqah, daripada hadis yang lain. Jadi untuk mengelakkan kita makan melebihi pada waktunya, jadi untuk mengelak tu ada waktu bumper. Kalaulah tak perasan kan, tiba-tiba tengah makan-makan, azan, buka televisyen azan, dalam mulut ada makanan, wajib luahkan tuan-tuan. Ustaz, ada hadis kata sahabat tengah makan azan, sahabat makan terus saja. Tuan-tuan, hadis itu betul sahih.
Tetapi dalam metodologi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan juga mazhab-mazhab lain, bila ada dua hadis bertembung, maka mesti dilihat kepada asbabul wurud hadis. Maka hadis sahabat tadi makan selamba dia, bila azan dia masih makan lagi, dia terus makan. Itu sebenarnya tengok balik pada azan. Buka balik babul azan di zaman Rasulullah. Azan di zaman Rasulullah ni dua kali azan. Satu azan Bilal bin Rabah, satu azan Abdullah bin Maktum. Yang sahabat tadi selamba je makan ialah azan Bilal bin Rabah, bukan azan Abdullah bin Maktum. Azan Bilal bin Rabah ni kenapa dipanggil Bilalun? Li'annahu sautuhu balilun. Balil ni maksud nyaring, sangat nyaring. Maka dipanggil si Bilal, si nyaring. Bukannya jawatan Bilal tu, muazzin. Jawatannya muazzin. Tapi suaranya balil, nyaring, maka dipanggil Bilal, si nyaring. Maka Rasulullah ada dua tukang azan Rasulullah. Satu Bilal untuk mengejut orang tidur. Suaranya nyaring, maka sesuai untuk kejut orang tidur. Azan ni tidak ada as-salatu khairu minan naum, tak ada. Dan seorang lagi Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini ialah muazzin Rasulullah yang kedua. Maka azan Abdullah bin Maktum inilah yang masuk waktu. Azan Bilal bin Rabah bukannya habiskan makanan dalam mulut, tambah 2 pinggan lagi pun tak apa. Jadi hadis tadi ialah hadis Abdullah bin Maktum. Kita nak gabungkan benda-benda yang bercanggah tadi, ya betul, tapi azan Abdullah bin Maktum 2 pinggan lagi pun tak apa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau tengah-tengah azan tu kita termakan, tengah-tengah makan tu azan, maka luahkan dalam mulut tu apa yang ada. Jangan telan batal. Alamak ustaz, saya dah batal lah, saya boleh makan aku siang ni. No. Dah terbatal, siang tak boleh makan tuan-tuan. Haram kalau dia makan. Dia kena menahan diri juga. Oh, bukan tak niat, tak sah semayang, tak sah puasa. Kalau termakan batal puasa. Jadi saya boleh makan lah, saya dah batal puasa. No, tak boleh. Hanya yang boleh makan orang yang memang tak puasa. Siapa? Orangnya haid, nifas, maka dia boleh makan. Itu pun sunat menahan diri. Tapi kalau kita rasa kita haid, makanlah. Sunat menahan diri. Itu pun kena kabur-kabur. Jangan bagi anak tengok. Nanti anak tengok apa hal mak makan, jenuh menerangkan. Mak engkau haid. Haid tu apa ayah? Satu lagi nak menerangkan. Budak kecil jenuh tuan, dia nak tanya macam-macam. Haid tu mak kau pening. Pening. Dia pening, maka dia boleh buka. Saya rasa saya pun pening lah ya. Dah. Habis yang ayah pun pening juga. Dah checkmate, ayah pun buka peti ais. Ayah pun sama macam mak kau pening. Jadi sunat dia menahan diri. Tapi yang termakan tak niat puasa, maka dia wajib menahan diri. Tapi tak dikira puasa, wajib menahan diri. Ni kenapa makan-makan ni? Saya lupa niat. Ustaz kata tak boleh, kalau tak niat tak sah puasa. Betul lah tu. Tapi wajib menahan diri, tak boleh makan-makan. Jadi tuan-tuan rahmatullah, bila melibatkan makanan dalam mulut, maka kena luahkan. Kalau azan tu ada 2 kali, ustaz azan sini sekali je. Sekali maksudnya azan Abdullah ibnu Abdullah bin Maktum, bukannya azan Bilal bin Rabah. Kalau 2 kali je, katakanlah di Kelantan azan 2 kali, maka jangan kita marah kalau ada orang makan lepas azan tu. Itu azan kejut orang tidur, tidak ada as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau di tempat-tempat lain azannya sekali je. Tapi kalau tempat nak buat azan 2 kali boleh juga. Tapi maklumkan pada orang lain. Yang ada pula yang mula sembahyang subuh daripada azan pertama tu. Ini mazhab mana surau ni? Dah pukul 5.30 berjirah azan dah. Jahil banyak ramai pada hari ni kan. Jadi kita kena maklumkan dulu. Kalau maklum pun dia tak ambil tahu, tu dia punya pasal. Dia punya pasal sembahyang subuh 5.30 kan. Siapa suruh jahil tukir macam tu? Jahil jangan tukir sangat. Jadi kita lihat bagaimana bila melibatkan itu ialah khilaf pendapat. Kalau ada juga kata boleh makan, terpulanglah. Kita cerita tentang hadis tadi, cara kita mengambil hukum dan sebagainya. Jadi kalau terlupa lagi kita berniat, ustaz kata wajib berniat. Ya, memang dalam hadis Rasulullah mengatakan man lam yubayyitu siyam fala siyamalah. Barang siapa yang lam yubayyit, tidak berniat pada waktu malam,
Al-bayit tu maksudnya berniat pada waktu malam. Waktu malam tu ialah daripada maghrib sampai subuh. Itu waktu dia. So, lepas berbuka saya nak niat. Tak sabar ni. Boleh. Lepas berbuka nak niat terus. Boleh. Itu namanya proaktif. Lepas berbuka terus niat. Boleh. Silakan. Ustaz, saya terlupa lah niat. Dalam tandas tu baru teringat. Alamak, lupa niat. Biasanya orang niat lepas sembahyang tarawih. Niat puasa esok hari. Tengah tarawih tu dia tidur. Tidur. Baru teringat. Alamak, lupa niat. Tapi dalam jamban. Sikit lagi nak masuk subuh kan. Niat je lah dalam jamban tu. Tapi buruk perangai. Buruk perangai. Niat dalam jamban sah hukum dia. Tapi malaikat tengok buruk perangai lah. Oleh itu niatlah secara proper. Tapi dalam hati sebab tu boleh niatkan jamban tu. Sebab dalam hati niat tu. Nak buat macam mana? Pukul 5.50 baru teringat. Alamak, tak niat. Dalam jamban tu ingat semua. Niat belum, time tu lah ingat. Tak apalah. Niatlah dalam jamban. Esok jangan duk buat lagi. Maka benda tu sah. Tapi buruk perangai. Jadi namun dalam mazhab Syafi'i walaupun agak ketat, tapi siapa yang tidak mampu berniat, yang tidak, bukan tidak mampu, siapa yang tidak berniat pada waktu malam, maka tidak sah puasa esok hari. Esok tu dia tak boleh makan minum. Dia wajib menahan diri. Kalau makan minum dosa. Tapi ada tapi juga. Tapi ada tak? Di sini ada keringanan dalam mazhab Syafi'i. Ada tak apa-apa membawa kepada niat nak puasa? Apa-apa perkara membawa pada niat nak puasa? Ustaz, saya kunci jam dah malam tadi, tapi tak bangun juga. Kunci jam tu menyelamatkan keadaan. Kunci jam tu maksudnya nak makan sahur. Sahur tu maksudnya nak puasa lah tu. Maka kunci jam tu menyelamatkan keadaan. Apa lagi benda-benda yang membawa kepada niat berpuasa? Ustaz, saya dah kunci jam. Saya terlupa kunci jam. Bangun pun tidak, terlupa kunci jam. Ada tak beli telur 2 biji? Beli apa-apa kedai mamak nak sahur? Ada. Beli telur 2 biji nak makan Maggi esok. Pada waktu sahur nak makan Maggi, tak larat makan benda lain, Maggi je lah. Beli Maggi dengan telur 2 biji itu menyelamatkan keadaan. Itulah niat untuk bersahur. Dan niat bersahur bermaksud niat nak puasa. Ada apa-apa yang ke arah itu, maka itu dianggap sebagai niat. Itu keringanan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak semestinya niat nawaitu sauma ghadin an adai, semua tu tidak semestinya begitu. Tapi itu yang markah A campur lah. Markahnya A campur. Tapi kalau tak dapat markah begitu pun, sekurang-kurangnya kita lakukan apa-apa perkara yang boleh membawa pada niat berpuasa. Jadi saya pasakkan dulu benda ni sebagai benda awal, sebab kita nak puasa esok insya-Allah. Jadi bila kita nak puasa tu, maka benda-benda awal ni kena selesaikan. Dan kalau rasa diri itu termasuk daripada keturunan Melayu mudah lupa, maka boleh kita bertaklid kepada Imam Malik rahimahullah yang membenarkan niat berpuasa sebulan. Nawaitu sauma syahri ramadhana hadhihi sanati kulluha lillah ta'ala. Saja aku puasa Ramadan tahun ini seluruhnya. Jangan sebut berapa hari, sebab kita tak tahu berapa hari lagi. Seluruhnya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Imam Malik rahimahullah. Jadi ijtihad Imam Malik pun satu ijtihad yang betul juga. Maka boleh kita ambil untuk niat puasa sebulan. Kalau terlupa juga kita dah ada niat puasa sebulan. Tapi sebaiknya kalau dah niat puasa sebulan, tetap juga sunat untuk berniat setiap malam. Jadi besok bolehlah kita mengambil pandangan Imam Malik rahimahullah, memandangkan kelupaan yang sering menimpa kepada umat bangsa ni, maka eloklah ambil pandangan itu. Dia rasa tak, saya bukan jenis Melayu lebah lupa, maka niat setiap malam. Niat setiap malam. Dan benda tu benda simple aja, senang. Kalau siapa datang tarawih setiap malam, insya-Allah dia berniat. Sebab imam akan niat ramai-ramai kan. Itu pun tak tahu juga, kadang tidur. Jadi yang terakhir, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, di sudut yang ada pada hari ini, kita nak ulangkan bahawasanya Ramadan ini bulan rahmat, maka jadikan dia betul-betul rahmat. Rahmat saya nak ambil satu sudut saja. Rahmat di mana semua manusia sedang dibuka oleh Allah Subhanahu taala apa yang disebut sebagai wazi' dini. Kehendak nak mengamalkan agama tu ada pada semua orang. Allah campakkan pada semua orang benda tadi. Allah campakkan pada semua orang benda tadi. Benda apa? Kehendak nak mengamalkan agama. Sebab dalam perkara lain Allah tidak
tidak campakkan. Perkara haji, ramai orang tak berapa nak minat pergi haji ni. Allah, pergi haji ni risau aku. Pergi haji muda-muda kan, lepas balik pada haji buat jahat balik. Bebek pergi haji tua nanti. Dah tua nanti baru pergi. Dia silap tuan, dah tua nanti dia tak tahu dia gaut. Dia itu ini alas. Tak apalah, nanti anak aku badal kalau haji. Kalau anak tu badal, kau dia bedal, kau lu lah. Jadi pergilah muda-muda kan. Jadi tuan-tuan, ramai orang yang tak berapa nak jaga haji, puasa, zakat, sembahyang. Tapi Allah takdirkan satu ibadah yang sangat berat. Berat tuan-tuan, saya lah berat. Menahan daripada subuh sampai ke maghrib tu, tak minum, tak makan. Mencabar sungguh. Saya pergi pejabat selama bawa botol besar tu. Lantaklah budak pejabat kata apa tak. Dia nak apa kan. Saya dah selama bawa botol tu. Aku nak minum, bukan kau nak minum. Bancuh kopi redik lah tu kan. Tak ada tambah gula, tak tambah susu kan. Kopi redik 2 bungkus satu tu. Minum segar je. Kita nak kesegaran, maka kena bawa lah. Ini redik tak boleh minum 2 bungkus, satu jug besar tu. Tak boleh bawa dah. Jenuh ni tuan, jenuh nak kesana kemari ni, sana kemari pergi. Maka sangat-sangat mencabar. Bukan sejam, berbelah-belah jam, bukan sehari, sebulan. Dan manusia boleh taat. Manusia boleh taat. Bab semayang, dia tak semayang. Ramai orang tak semayang subuh tapi bangun sahur. Ramai orang tak semayang maghrib tapi berbuka puasa, taat, tunggu waktu maghrib. Ramai orang tak pakai tudung tapi malam tu boleh pakai telekung sampai ke lutut. Semayang tarawih. Ramai orang tak semayang 5 waktu, tarawih semayang 20 rakaat lagi. Kita ustaz 8 aja, dia 20. Maka sebab apa berlaku begitu? Sebab Allah memang dah campakkan. Allah campakkan pada hati manusia ni, buruk macam mana pun engkau ada peluang untuk mengubah diri. Ada peluang untuk mengubah diri. Tak ada sebab nak blame pada Allah. Ustaz tak apalah, ustaz. Saya ni bukan ustaz, baru nak start tu lambat lagi. Dah, semua orang diberikan peluang sama. Maka Allah campakkan. Saya hari Khamis Jumaat tu kat penjara. Di penjara pun, hotel-hotel penjara, masa merompak dulu, puasa. Merompak, member ajak pergi merompak, set up. Bank mana nak merompak? Merompak tuan, time puasa. Merompak. Saya pergi penjara Dusun Datuk Murad. Tempat orang yang dah lepas lah. Dia hampir nak keluar dari penjara tu. Dia hidup dalam penjara tu sebelum dilepaskan. Dia bela rusa, bela kerbau tak ada. Rusa, kambing, keli apa semua. Maka sungguh-sungguh orang buat. Jadi tuan-tuan, sebab manusia sedang dibuka hatinya untuk dipulish sebulan lamanya. Tanpa gangguan daripada syaitan. Hanya dia yang menyetan. Syaitan tak ada lah, dia yang menyetan. Jadi memang Allah bagi complete set. Maka ini masanya tuan-tuan. Tuan-tuan sebagai kader dakwah, ejen dakwah, maka seru manusia seramai mungkin ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dalam musim Covid ni kita ada beberapa halangan yang lain, tapi kita cuba create benda-benda yang boleh membawa mereka ke rumah Allah, ataupun boleh create apa benda yang boleh menghidupkan Ramadan itu. Tak dapat tazkirah, berikan benda lain pada mereka. Berikan benda-benda melibatkan tulisan-tulisan. Tak dapat mulut, tulis. Tak dapat tulis, mulut. Waktu-waktu lain, waktu subuh ke waktu apa. Maka tuan-tuan, kita create supaya mereka dapat hidup hati mereka. Mereka boleh mencari di mana nak mencari. Ada CD. Kalau tak tahu, kalau tak dapat nak datang apa semua, ada CD, beli CD. Banyak tu CD tu. Subhanallah. Sambil duduk pergi kerja tu, macam-macam benda kita boleh belajar. Satu hari, satu pagi, satu tajuk. Kena 30 hari, 30 tajuk. Kena setahun, ya Allah, banyaknya ilmu kau dapat. Takkan kita tidur tengah bawa kereta? Tak ada orang tidur bawa kereta tuan-tuan. Itu ke syurga terus. Sambil belajar, dia tidur bawa kereta, syurga terus. Tapi kalau kita tidur tak bawa kereta tak tidur, pasang di CD tu. Bagus, tindakan daripada inisiatif yang dibuat oleh Masjid MKD untuk men-CD-kan benda-benda tersebut.
tak ada royalty pun tak apa. Saya kutip royalty di akhirat kelak nanti. Ni boleh minta royalty ni. Tapi kita ambil royalty kat akhirat. Yang penting suka sangat kalau bila disebarkan benda tadi kan. Senang aja. Senang. Jadi kita hidupkan manusia-manusia ni dengan kita gilap benda yang telah Allah campak dalam diri mereka. Mudah-mudahan ada yang berubah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini melahirkan graduan yang ramai. Mudah-mudahan daripada 100-150 jemaah di sini yang istiqamah, datang lagi jemaah baru 50 orang. 200 untuk ramai lah 200. Datang lagi 200 tahun depan datang 50 lagi 250. Tolak meninggal pula 10. Meninggal tak ramai yang datang. Meninggal 10 tinggal 240. Okey lah tu. Maka setiap tahun datang 50, meninggal 10. Datang 50, meninggal 10. Takkan penuh Masjid Nusantara kalau 10 tahun. Tapi nak macam mana? Kita manusia yang penuh kekurangan. Jadi kita cuba buat masing-masing ada kepandaian. Orang ni pandai tang tu, orang ni pandai tang ni, gabungkan semua tadi untuk mencari laluan ke jalan Allah Subhanahu taala. Kalau berjaya kita bawa tarik seorang ke rumah Allah tuan-tuan, dia jadi baik, lepas tu semua benda dia baik, dia buat baik tu kita dapat. Maka adalu ala khairi kafa'ilih. Rasulullah beritahu, kalau kita tunjukkan kebaikan pada seseorang, dia buat kebaikan tersebut, kita juga akan dapat. Maka bersungguh-sungguhlah kita ajak jalan kita ke rumah Allah Subhanahu taala dengan ajakan tadi, dia buat benda baik, kita dapat banyak benda-benda yang hebat-hebat yang boleh kita buat. Kalau orang yang berada di peringkat yang lebih tinggi lagi senang. Dia buat dakwah, dia buat itu dakwah melalui filem, dakwah melalui lagu. Kalau kita tengok Ustaz Asri Rabbani kan, banyak lagu-lagu dia bukan satu benda yang menjadi saham pada dia dalam akhirat kelak. Banyak benda-benda yang kita boleh menyeru masyarakat. Ada yang berubah disebabkan seruan kita sikit banyak, maka kita akan dapat dalam syurga Allah Subhanahu taala. Dan sebelum itu di dalam liang lahat dah mula untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Jadi sama-sama kita seru manusia ke jalan Allah di bulan Ramadan ini supaya mereka juga berjaya graduasi daripada tarbiyah Ramadan ini yang merupakan tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, belum terlewat lagi untuk kita mengajak masyarakat semua ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sekat dulu, kita ada setengah jam aja untuk subuh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu syafil anbiya wal mursalin wa ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum.